Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita bersama lagi untuk meneruskan kita punya PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah melalui channel Encik Isma. Baik. Okey, pada yang mungkin kali pertama, mungkin baru terjumpa dengan video ataupun channel cikgu, minta tolong kerjasama untuk tekan subscribe dan juga tekan loceng, insyaAllah. Baik, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bagi subjek geografi untuk tingkatan 2 seperti mana yang ada di atas. Untuk kita sambung subtopik 10.5 dalam bab 10 iaitu bab yang terakhir di dalam geografi tingkatan 2 iaitu berkaitan dengan teknologi hijau. Dan pada hari ini subtopik yang terakhir kita akan lihat 10.5. Apa itu 10.5? Ini dia 10.5 amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Rupanya teknologi hijau ni bukan saja perkakasan, bukan saja peralatan, tetapi ada juga amalan yang kita laksanakan juga boleh menjadi berkonsepkan teknologi hijau. Walaupun kita tidak menggunakan peralatan ataupun perkakasan teknologi hijau, tapi mungkin kita boleh mengamalkan amalan berkonsepkan teknologi hijau. Itu yang dimaksudkan. Okey, boleh pelajar-pelajar Baik, seperti biasa, sebelum kita meneruskan kita punya pembelajaran ataupun kita punya video pada kali ini, suka untuk cikgu ingatkan pelajar-pelajar untuk menyediakan pen dan juga kertas. Supaya input ataupun maklumat yang akan pelajar perolehi bukan sahaja hanya dengan melihat dan mendengar, tetapi dengan ada sedikit catatan, dengan ada sedikit pergerakan daripada tangan tu, lebih banyak input, maklumat dan juga info yang akan pelajar perolehi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Baik. Okey, kita tengok pada slide kita sebagai rujukan kita. Okey. Baik. Apakah amalan-amalan yang dikatakan berkonsepkan teknologi hijau? Ada berapa amalan berkonsepkan teknologi hijau? Baik, itu yang kita akan bincangkan di dalam video pengajaran pada kali ini. Baik, kita lihat yang pertama. Agak-agak apakah amalan yang pertama berdasarkan pada gambar rajah yang ada tu? Jom tutup lampu, gunakan pencahayaan semula jadi untuk kurangkan penggunaan lampu di dalam bangunan. Ini dia. Iaitu penjimatan tenaga. Yang pertama kita menjimatkan tenaga. Apa maksud kita jimatkan tenaga? Kita praktikkan seboleh mungkin menggunakan pencahayaan semula jadi. Apa tu pencahayaan semula jadi? Contoh kat rumah kan, ada tingkap kan, kita buka lah langsir, kita buka lah tingkap supaya cahaya matahari boleh masuk. Jadi kita tak perlulah untuk on. Tak perlu kita nak on lampu, switch lampu. Kita menggunakan pencahayaan semula jadi. Dan sekarang pun banyak rumah-rumah yang dibina berkonsepkan pada teknologi hijau, mana cahaya boleh masuk, cara semula jadi boleh masuk. Jadi kita tak perlulah untuk menggunakan lampu. Yang kedua, tutup lampu jika kita tak gunakan ataupun tak perlu pun. Contoh kita tak perlu pun nak gunakan lampu tu kan. Kita nampak pencahayaan tu dah cukup, dah okey. Tak perlulah kita buka lampu. Jadi kita tutup lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, tutup dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Ini biasa ramai orang tak buat. Ramai orang tak buat. Dia tutup switch, tetapi contoh dia tak buka. Kalau ada plug, dia tak buka plug tu. Contoh kan pelajar-pelajar cas telefon, dia tutup saja tapi dia tak cabut plug charger tu. Kalau boleh tutup dan juga cabut plug charger tu. Kenapa perlu tutup dan cabut? TNB ada mengeluarkan satu statement itu bahawa sekiranya kita tutup tapi kita tak cabut, aliran tenaga elektrik masih lagi ada berlakunya aliran tenaga elektrik, tetapi tak banyak lah, tidak menjejaskan lah, tapi masih lagi ada. Tapi kalau kita tutup dan kita cabut, automatik mati, aliran tu tak ada. Jadilah akan menjimatkan lebih banyak tenaga elektrik, insyaAllah. Baik, yang terakhir, tetapkan suhu penyamaan udara minimum pada 25 darjah Celsius. Maksudnya, kalau kita tengok siapa yang biasa pakai aircon, biasanya suhu di rumah adalah 16 darjah Celsius ataupun suhu aircon tu kat switch tu 16 darjah Celsius. Seboleh mungkin, janganlah sampai 16 darjah Celsius. Buka 25 darjah Celsius, okeylah. Suhu normal. Kita tak naklah sejuk sangat, tak naklah panas sangat, dia senang. Sedang-sedang. Jadi tetapkan suhu aircon ataupun penyaman udara tu pada tahap yang paling minimum sekurang-kurangnya 25 darjah
Celsius. Kalau boleh lah. Tapi cubalah amalkan 25 atau 24 darjah Celsius. Okey, ataupun dalam lingkungan 23 ke 25. Okeylah, janganlah mula-mula terus buka 16 darjah Celsius sampai ke pagi. Dah sejuk dah sampai ke pagi 16 darjah Celsius. Adjust lah sikit. Mula-mula mungkinlah boleh buka 16 darjah Celsius permulaan. Tapi dah lama tetapkan dah mungkin dalam 30 minit, 10 minit, tetapkan pula pada 23 ke 24 darjah Celsius. Suhu yang sederhana. Suhu tubuh badan kita, insya-Allah. Okey, baik, itu yang pertama. Amalan dia adalah penjimatan tenaga. Baik, ni langkah penjimatan elektrik. Ni dah beri pula tadi. Jom kita jimatkan elektrik. Apa lagi langkah-langkah selain kita tutup switch, kita cabut pelak. Antaranya ni, bila kita jimat elektrik, kita jimat wang. Bila jimat wang, bumi selamat. Bila bumi selamat, of course lah, saya langsung diri kita ni akan selamat. Antara tips-tips penjimatan elektrik yang boleh pelajar amalkan, boleh bagi tahu mak ayah, adik-adik, abang ibu, semua. Pastikan semua komputer dimatikan bila tak digunakan. Ni biasalah budak-budak zaman sekarang kan, menggunakan gadget, menggunakan laptop, komputer, dia tutup je. Dia tak cabut plug, tak off habis. Pastikan semua peralatan makmal, contoh kalau berada di pejabat, ditutup apabila tak digunakan, bagi tahu mak ayah. Bila menggunakan aircon, tetapkan pada suhu yang selesa, minimum 24 ke 25. Biasanya ratio 23 ke 25 gitulah minimum. Pastikan switch lampu dan pendingin udara bilik kuliah kalau berada dekat kelas ditutup jika tak digunakan. Kat sekolah cikgu biasa ni pelajar tak tutup switch ni. Apa nak jadi ni kan? Sebab dia tak rasa membayar tu kan. Tapi bukan isu membayar saja, tapi isu dia kita nak menyelamatkan bumi kita. Kita nak menyelamatkan diri kita secara tidak langsung sebenarnya. Sebab itulah pentingnya menjimatkan penggunaan tenaga. Tutup switch lampu pada waktu rehat. Contoh kan pergi rehat 1 tengah hari 2 petang tak pakai. Bukan saja switch lampu, switch kipas tutup lah. Kadang-kadang kat dalam kelas tu ada seorang je, tapi kipas buka 4-4. Amboi, bukan main lagi. Dan sebelah tu kita boleh tengok langkah penjimatan elektrik, mentol. Biasa sekarang dah banyak menggunakan mentol yang jimat tenaga ataupun penggunaan LED. Apa tu LED? LED adalah light emitting diode. Tu LED. Banyak rumah sekarang ni menggunakan lampu LED. Dia lebih jimat tenaga. Penggunaan tenaga yang digunakan lebih berkurangan. Penghawa dingin pula, pastikan penghawa dingin mempunyai kuasa dan kuda yang betul. Kalau contoh bilik tu besar, takkan nak pakai 1.5 horsepower. Pakailah 2 kat atas. Tu biasanya ramai orang tak tahulah tentang ni kan. Cikgu tak nak cerita tentang lanjut, boleh search, tanya Encik Google. Tanya Syekh Google. Tak ada masalah. Televisyen, tutup switch utama televisyen. Kadang-kadang orang tutup TV je kat remote. Switch kat belakang tu tak tutup. Perasan tak? Itu jadi masalah tu. Boleh tutup dan tutup juga belakang, cabut pelak. Lebih selamat dan juga lebih jimatkan tenaga. Baik, dan lebih menjimatkan wang mak ayah kita lah daripada bayar bil elektrik banyak. Komputer, tutup komputer anda jika tidak digunakan. Tadi dah beritahu kan. Yang terakhir, switch. Pastikan semua switch elektronik di bilik-bilik yang tidak digunakan telah dimatikan. Lepas ni, jadikan amalan kita bersama. Selain menjimatkan elektrik, jimat wang. Bumi selamat, diri kita pun insya-Allah selamat. Baik. Okey. Seterusnya, yang kedua. Dah nampak dah tu. Dah nampak dah apa dia? Zon bebas asap rokok. Pun sama juga. Berkaitan dengan teknologi hijau. Sebab kita kena faham konsep teknologi ini adalah penggunaan perkakasan peralatan sistem. Yang menjimatkan, menyelamatkan alam sekitar ataupun mengurangkan kesan yang negatif yang tidak baik pada alam sekitar. Jadi, amalan yang kedua adalah zon bebas asap rokok pada pokok-pokok rumah tu. Kalau ada tu, wujudkan lebih banyak zon larangan merokok. Kalau boleh, jangan buat zon larangan merokok je, buat sekali. Denda. Berapa ribu ke, beratus ke denda dia. Bawah tu kan, mengenakan denda dan tindakan yang tegas kepada pesalah yang merokok di tempat awam. Ni masalah ni. Kau nak merokok, kau rokok seorang-seorang je lah. Kau nak menjejaskan kesihatan kau jejaskan kesihatan kau seorang je lah. Janganlah disebabkan orang nombor 2, nombor 3 habis terjejas. Sebab statistik menunjukkan perokok orang yang merokok tu dia kurang dah dapat kesan, tapi orang yang nombor 2, penerima kedua, orang yang menghidu asap, orang yang tak isap rokok pun, orang sebelah tu, kadang-kadang mereka yang lebih banyak mendapat kesan. Okey, luaskan edaran poster dan juga papan tanda amaran larangan merokok di tempat awam seperti restoran dan juga pasar raya. Ataupun untuk pelajar, nampak je ada asap rokok, letak kat tangan. Buat gini, pandang dia ada gitu. Kalau dia cakap gitu, dia cakap apa hal? Kau nak mati,
kau seorang, jangan libatkan aku dalam YouTube kan. Jangan cakap gitu lah. Gaduh pula. Okay. Kawasan larangan merokok, tempat larangan merokok, nampak denda RM10,000 hingga 2 tahun. Kalau ada pelajar nampak, bagi tahu bang, ni kawasan larangan bang, nanti kan kena denda RM10,000 bang, kena penjara 2 tahun bang. Mungkin dia tak tahu kan. Benda ni kita kena amalkan, kita kena sebarkan, terutamanya pelajar. Macam mana nak gunakan, nak sebarkan bagi peringatan? Senang. Media sosial sekarang ni, jadi banyakkan pelajar-pelajar daripada update status dekat WhatsApp, dekat TikTok, dekat Twitter tu benda yang tak manfaat. Baik, bagi tahu tentang benda-benda yang macam ni, bagus. Okay, so ilmu yang kita dapat, kita amalkan. Okay. Baik, ni dia bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Tak payah cerita lah, banyak. Tak payah cerita, okay. Baik, seterusnya. Ni apa dia ni? Yang ketiga. Kertas kita semula, gunakan keterangan hybrid, gunakan panel solar. Ini dia menggunakan produk teknologi hijau. Yang ketiga, perbanyakkan membeli ataupun menggunakan produk yang berasaskan teknologi hijau. Iaitu kita utamakan penggunaan produk hijau dan juga mesra alam. Contoh, gunalah nama tu, paper towel, strong and absorbent. 100% recycle. Namanya maksud dia kertas tisu tu dibuat daripada bahan yang semula jadi. Kita beli kat tu. Lepas tu bila kita guna pun, kita semula juga. Gunakan keterangan hybrid ataupun pengangkutan awam. Sebab hybrid ni dia tak banyak menggunakan petrol. Sama juga bila kita banyak menggunakan pengangkutan awam, kuranglah penggunaan kenderaan persendirian yang secara tidak langsung mengurangkan bilangan asap-asap ataupun gas-gas rumah hijau di udara kita. Yang terakhir, amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan. Apa tu biodegradasi? Kita dah bagi tahu dah. Pembelian bahan biodegradasi ni maksud dia kita membeli atau menggunakan bahan produk yang dibuat daripada alam semula jadi, bukan yang berasaskan kepada bahan kimia ataupun petroleum. Tu biodegradasi. Maksudnya plastik, kita gunakan plastik yang dibuat daripada ubi kayu. Ramai tak tahu kan? Ada yang buat daripada hampas tebu. Ataupun penggunaan macam kat rumah pula, kita menggunakan panel-panel solar untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik yang berasaskan elektrik terma, yang mana tenaga elektrik terma ni menggunakan pembakaran bahan api fosil, menyebabkan berlakunya pembebasan gas dan menyebabkan berlakunya gas-gas rumah hijau terbebas. Jadi bila guna panel solar, lebih selamat, ataupun menggunakan tenaga daripada hidroelektrik. Ini dia nombor 3, mengamalkan produk teknologi hijau. Ni dia gunakan penghutan awam, LRT, gunakan basikal kat kawasan bandar tu kan. Okey, ini nombor 4, apa dia? Pengangkutan. Tadi menggunakan produk hijau, jadi menggunakan pengangkutan. Amalkan penggunaan pengangkutan awam ataupun berkongsi kenderaan jika pergi tempat yang sama ataupun melalui kawasan yang sama, ataupun perbanyakkan penggunaan perkhidmatan park and ride. Park and ride ni maksud menggunakan basikal bandar. Kat Terengganu itu ada disediakan perkhidmatan ni. Sekarang orang alam tak tahu apa cerita, orang guna ke tak guna. Okey, untuk mengurangkan kesesakan jalan raya menggunakan basikal. Dan juga menggalakkan menggunakan basikal ke sekolah ataupun ke pejabat. Kalau dekat lah. Kalau duduk daripada pejabat sampai 50 km, 40 km, nak berbasikal boleh, tapi gerak awal lah. Bawa baju standby. Okey. Itu nombor 4. Okey, dah ada 4 dah. Dia punya amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Ni dia park and ride. Okey, bas awam. Okey, berbasikal ke tempat kerja kan dengan mamak. Ni contoh ni. Okey. Berkongsi kenderaan. Jimat duit kan. Tong-tong minyak kereta. Berkongsi kenderaan, nampak belakang tu best. Relax, tak payah buat kereta kan. Jadi bos. Okey. Okey, yang kelima pula. Okey. Yang kelima, pengurangan sistem domestik. Bermaksud seboleh mungkin kita kurangkan penggunaan yang akan menghasilkan banyak sisa-sisa domestik. Terutamanya sekarang ni kat dalam negara kita dah dikuatkuasakan pengasingan sistem pepejal isi rumah secara berperingkat. Bermaksud diasingkan mana sisa pepejal, mana sisa yang boleh dikitar semula. Kalau sebelum ni semua dipukul rata, letak dalam satu bekas, lepas tu hantar kat perusahaan sampah, terus dibakar ataupun ditanam. Sedangkan ada barangan tu yang sisa pepejal tu boleh dikitar semula. Sekarang kita dah mula kuatkuasakan untuk mengurangkan sisa domestik, kita buat pengasingan sisa pepejal secara berperingkat. Ini bertujuan untuk meminimumkan penggunaan peralatan pakai buang.
Pakai buang, pakai buang. Tapi kita pakai, kita recycle. Sebab tujuan apa? Sebab bila kita pakai buang, semakin banyaklah sampah. Tapi bila kita pakai, kita recycle balik, dia tak jadi sampah. Dia jadi barang yang baru. Tujuan dia, seperti yang dinyatakan, untuk mengurangkan sisa pepejal, iaitu mengurangkan sampah-sampah sarap. Apa yang perlu diasingkan? Ni sisa baki dimasukkan dalam tong sampah. Untuk kita semula letak tepi tong sampah. Letak kalau boleh plastik yang berbeza, kertas, botol dan juga tin. So ini yang perlu kita amalkan yang kelima. Yang sekarang ini bukan menjadi amalan kita. Jadi kita perlu sebarkan, jadikan amalan. Sikit-sikit, insya-Allah istiqomah dia akan jadi kebiasaan kepada kita. Ini contoh 16 barangan bernilai yang boleh dikita semula. Nampak? Dia siap bagi dah daripada sumber Alam Flora. Kita tengok kita stalkers Facebook Alam Flora. Ini anggaran harga bagi barangan-barangan yang boleh dikita semula. Nampak macam tu. Surat khabar berapa? Ada 16. Televisyen pun yang tak dipakai pun boleh kita semula. Nampak? RM4 sekilogram ni ambil. Ni contoh. Okay. So, baik kita mengamalkan amalan yang macam ni. Selain kita dapat selamatkan bumi kita dapat kurangkan sampah-sampah sarak ataupun sisa pujal, kita dapat menambah pendapatan secara tidak langsung. Betul tak? Jadi ambil. Okay. Nak tahu detail nanti boleh tengoklah Facebook daripada Alam Flora. Dia ada maklumat dia semua. Okay. Baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Ni, tadi mengurangkan bahan pakai buang. Lampin pakai buang versus lampin guna semula. Sekarang dah ada. Orang zaman dulu lama dah banyak ada dah. Cuma sekarang ni nak mudahkan semua pakai lampin pakai buang. Apa perbezaan dia? Lampin pakai buang kita pakai sekali je. Dia akan mencemarkan alam sekitar sebab dia menggunakan penggunaan bahan kimia untuk menyerap air tu. Ramai tak tahu rupanya ia memerlukan masa 500 tahun untuk dilupuskan ataupun diuraikan. Lama tu 500 tahun kan. Jadi lampin pakai buang ni kalau boleh pun asingkan. Boleh kita semula. Cuci balik kita semula. Sebab dia tak boleh nak diuraikan. Tak boleh nak dihapuskan 500 tahun. Jadi selepas ni kita cuba amalkan menggunakan lampin guna semula. Boleh guna semula. Tak mencemarkan alam sekitar. Dia pada bahan organik dan tidak menggunakan bahan kimia. Maksud dia kalau baby berak ke, baby kencing ke, kita cuci basuh dengan air. Kan? Lepas tu kita jemur, kita boleh guna semula. Jimat juga belanja kita kan daripada hari-hari bayar beli pampers. Satu beg tu lebih kurang dalam RM20 paling murah. Satu beg biasa sebulan 2-3 beg dah RM60 dah. Contoh kan. Dapat jimat. Jadi gunakan lampin pakai buang. Bagi tahu mak kalau ada adik kecil guna lampin pakai buang. Baik, nombor 6 yang seterusnya, penjimatan air juga. Penjimatan air juga termasuk di dalam amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Macam mana kita nak jimat air? Mudah je lah. Pastikan pipe air ditutup dengan betul rapat. Kadang orang pakai tutup lepas tu pergi. Rupanya tak rapat, menitik. Dah membazir. Sama juga. Yang kedua, jangan membazir ketika basuh pakaian. Dia buka sampai ke habis. Tengah sambil basuh sampai buka je. Kan dia ada cara dia mula nak renam tu baru buka. Lepas tu tak sabun, lepas tu tutup lah. Lepas tu basuh dah siap dulu, barulah kita bilas. Barulah kita buka balik pipe air. Cikgu nak kena ajar pula satu-satu. Apalah korang ni. Ketiga, buat aduan dengan segera. Kalau nampak ada pipe pecah ke, nampak ada kebocoran ke, jangan buat dono je. Telefon bagi tahu pada Jabatan Bekalan Air yang berkaitan. Kalau Terengganu ni satulah syarikat air Terengganu. Macam mana nak tahu cikgu nombor telefon dia? Lah tengoklah zaman saya teknologi, tengoklah dalam internet, search lah dekat Facebook, satu adalah nombor dia kan. Boleh maklumkan, bagi tahu. Yang keempat, ini langkah yang palinglah praktikal. Menadah air hujan untuk digunakan semula. Contoh nak siram pokok, nak cuci kereta, benda-benda tak payah nak guna air paip. Guna air hujan. Jimat duit nak bayar bil air. Okey. Tu contoh nampak tu. Dah nampak berbuak-buak macam tu kebocoran air paip. Biar buat tak tahu je. Bagi tahulah, maklumkan. Mungkin dia orang tahu, mungkin dia orang tak tahu. Tapi apa salahnya kita maklumkan? Jadi kalau kita maklumkan, kalau dia orang tak tahu, dia orang lebih tahu. Dan tindakan akan lebih cepat diambil. Okey. Ni, nampak ni. Jom kita jimatkan air. Jimatkan penggunaan air. Jangan biarkan air mengalir. Tak ada air hujan untuk siram pokok. Nak basuh pakaian tu, basuh dah kuantiti banyak terus. Ini sikit basuh, sikit basuh.
Cuma banyaklah guna air. Kan? Gunakan ganti pipe yang bocor. Ganti, tukar, baiki. Okey. Dan yang paling penting, tutup pipe dalam keadaan yang betul. Jangan nak tergesa-gesa sangatlah. Okey. Sebelah tu pun ada. Jimat 400 liter sehari. Jimat air dengan cara begini. Macam mana dia bagi tahu cara-cara dia? Tutup bilik air. Okey. Tu baca sendirilah. Senang. Tak ada nak baca cikgu. Tak nak baca mudah. Pause video cikgu sekejap. Baca. Lepas tu baru sambung balik. Jangan keluar lagi. Kita tak habis belajar lagi. Atas subjek ni. Okey. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh. Masuk yang ketujuh dah. Amalan 5R. Amalan 5R. Apa tu 5R? Apa tu 5R? 5R biasa kita tahu 3R je. Recycle, reuse, reduce. Okey. 5R ni pertama, kita reuse. Kita guna semula. Reuse, reduce. Mula reduce dululah. Reduce, kita kurangkan penggunaan bahan-bahan yang mencemarkan ataupun yang boleh menyebabkan berlaku pencemaran. Kita reduce, kita kurangkan. Lepas tu kedua, kita reuse. Kita guna balik. Bahan tu kalau kita guna balik, kita guna balik. Reuse. Ketiga, kita recycle. Masuk dalam tong kita, semula jangan buang. Tambah lagi dua. Apa dua? Dua lagi. Repair. Kalau barang tu boleh kita baiki lah. Tak perlulah kita buang. Tak perlu kita hantar. Kita semula kita baiki dulu. Mungkin boleh dibaiki, repair. Yang ketiga, yang terakhir, R tu rethink. Kita fikir semula. Kita fikir balik. Nak buang ke nak repair? Nak guna barang yang lebih besar alam ke tak? So, itu 5R. Okay, gunakan tong kita semula dengan betul. Amalan paperless. Ni amalan paperless ataupun guna kedua-dua belah muka surat dalam urusan pejabat atau kerajaan. Ataupun pelajar kan. Guna dua muka surat nak jimatkan kertas. Ataupun sekarang ni semua tak banyak dah pakai kertas. Guna paperless semua kan. Guna email, guna WhatsApp, Telegram, macam-macam lah. Dan galakkan pengedaran dokumen secara elektronik. Maksud penyebaran daripada bagi surat. Kita gunakan elektronik. Sebelum ni banyak guna surat, hantar surat. Ni banyak guna WhatsApp, memo guna WhatsApp kan, Telegram. Tu antara dia. Okey, ni ada amalan. Amalkan amalan kita semula. Bahan buangan mengikut warna tong yang disediakan. Ni pun ramai orang tak tahu ni. Ni dah beritahu. Biru untuk apa, coklat untuk apa, jingga untuk apa. Kat rumah tak ada tong. Kalau tak ada tong ni, telefon pemandaran. Suruh sediakan tong kitar semula. Perbanyakkan. Sedia dan juga perbanyakkan. Tapi orang kena gunalah. Macam mana nak perbanyakkan kalau kita sendiri pun tak mengamalkan amalan kita semula. Kalau kita mengamalkan amalan kita semula, mungkin akan diperbanyakkan lagi tong-tong tu. Okey. Ni secara tu boleh tengoklah kat sebelah ni lah. Okey, biru tu apa, coklat tu apa, jingga tu apa. Okey. Ni dia tip penjimatan kertas. Fikir sebelum cetak bila perlu je, cetak di dua-dua belah side. Gunakan saluran email untuk urusan surat menyurat, kan? Tak guna dah surat dah. Gunakan kertas terpakai jika perlu. Kan, contoh dia dah print salah, jangan buang. Mungkin bahagian belakang tu kosong, boleh gunakan untuk buat catatan ke, conteng ke. Sebab apa kita perlu kita semula kertas? Ni dia. Untuk kita selamatkan hutan kita. Sebab satu tan kertas rupanya menggunakan 17 pohon pokok. Satu tan kertas, 17 pokok terpaksa ditebang. Tapi apabila kita semula, kita dah menjimatkan bilangan pokok yang perlu ditebang. Sebab apa kita perlu pelihara hutan? Sebab hutan ni menghasilkan oksigen, udara yang bersih untuk kita. Jadi paru-paru ni memerlukan oksigen, udara yang bersih. Dan hutan juga menyedut karbon dioksida yang merupakan salah satu gas rumah hijau yang menyebabkan berlakunya kesan yang negatif. Antaranya pemanasan global. Okey, boleh faham? Sebab tu hutan pokok ni penting jaga. Kalau tak ada keperluan, tak payahlah potong cabut, jangan. Kan kita ni gatal tangan sangat kadang-kadang nak cabut ke itu ini. Tak payahlah, biarkan. Okey, ada fungsi dia Allah buat tu. Tak sia-sia. Okey, kalau Allah buat saja-saja je. Ikut suka dia je. Okey, baik, seterusnya. Yang ke-8, pembungkusan makanan dan minuman. Gunakan pembungkus makanan yang mesra alam untuk mengisi makanan dan minuman. Nak pergi kedai tu, bawa bekas sendiri. Jimat. Kalau pergi kedai, confirm menggunakan bekas-bekas plastik ataupun polisterin. Jadi kita buat bekas kita sendiri ataupun menggunakan bahan biodegradable. Elakkan penggunaan botol air plastik yang tidak boleh digunakan semula. Rupanya ada plastik yang boleh digunakan semula, ada yang tak boleh digunakan semula. Tadi, perbanyakkan menggunakan botol air plastik yang boleh digunakan semula. Polisterin bekas makanan mesra alam. Biodegradable. Okey.
Beza warna penutup air. Itu nak tengok ni. Warna putih maksud dia apa? Biru apa? Hijau apa? Air putih maksud dia air paip yang ditadah. Yang mengalami proses penyulingan. Warna biru ni punya sumber air bawah, tanah yang dipam naik dan menjalani proses penyulingan, dibotolkan dan diberikan mineral. Hijau pula lebih selamat. Air botol hijau merupakan air mineral semula jadi. Dia ambil terus dari kandungan dalam tanah yang memiliki yang sangat tinggi, terus dibotolkan. Tak ada proses penyulingan. So sekarang dah tahu. Sekarang, kenapa ada biru, ada hijau? Sebelum mungkin, belilah botol berwarna hijau. Sebelum mungkin kalau ada kan. Kalau ada, beli hijau. Lebih selamat, lebih baik, lebih bersih. Rupa-rupanya. Dan yang ke-9. InsyaAllah yang ke-9 dan juga yang terakhir amalan dia adalah landscape, menanam pokok di kawasan persekitaran rumah kita, sekolah, bangunan, tempat kerja. Kenapa nak nanam pokok? Supaya udara lebih segar, lebih bersih, mata sedap, mata memandang. Seterusnya memastikan sistem peparitan berfungsi dengan baik untuk elakkan berlakunya banjir kilat ataupun berlakunya sumbat. Kalau sumbat itu menyebabkan pencemaran bau. Kalau ada berlakunya parit ataupun sistem paritan tak elok, buat laporan, adukan pada pihak yang berwajib. Ni dia perbezaan landscape dan suhu antara dua lokasi. Tengok sebelah ni tak ada pokok, semua batu je, sebenarnya ada sikit pokok. Nampak? Kan kawasan yang tak ada punya tumbuhan hijau, suhu dia lebih panas berbanding kawasan yang punya tumbuhan hijau dapat menjadikan suhu persekitaran. Rupa-rupanya. Nampak ni? Sekarang ni pun dah banyak jalan-jalan raya. Landscape hijau di kawasan bandar menjadi tumpuan pelancong. Nampak lebih cantik, sedap mata memandang. Kan? Sambil itu pun dapat menghirup udara yang segar. Landscape sungai yang bersih dan cantik menjadikan kawasan tumpuan pelancong dan warga kota untuk beriadah dan menikmati pemandangan yang mempesonakan di sungai Cheongyicheon, Korea Selatan. Kat Malaysia dah buat belum? Sama-samalah fikir-fikirkan. Okey. Wallahualam, kita pun tak tahu. Okey. Jadi awak dah belajar ni, mungkin boleh buat. Baik. Jadi, setakat ini, itu saja. Ada 9 amalan kitar semula yang boleh kita amalkan, yang boleh kita praktikkan. Baik, seperti biasa, sebelum saya tinggalkan awak, minta kerjasama untuk like video ni sekiranya awak sukalah. Okey, komen sekiranya ada apa nak tanya ke, nak tambah ke apa ke, bagi tahu. Jangan malu, jangan segan. Dan share sekiranya video pembelajaran ini bermanfaat, awak rasa mudah untuk awak faham, santai, relax, tapi awak faham dan boleh bagi pemahaman pada kawan yang lain, tolong share ramai-ramai. InsyaAllah, benda yang bermanfaat, perkara yang baik kita kongsikan, kita akan dapat manfaat dan kita akan dapat pahala lah pada sudut pandangan orang Islam. Okey. Dan yang belum subscribe, yang belum tekan butang loceng, minta tolong subscribe dan juga tekan loceng. Dan yang terakhir sekali, terima kasih kerana sudi menonton video pengajaran geografi Encik Isma. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam video pengajaran dan juga pembelajaran yang seterusnya. Ingat, remember, geography is fun. Geography is all about us. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. See you again.